Ya, waktu Gajah bangun ya. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Dua perkara. Pertama ya, saya ingin tahu daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri ya, apakah sebab baru-baru ini pegawai SKMM ya, MCMC pergi melawat pejabat Malaysia kini ya, di atas artikel yang dilaporkan to defend Putrajaya at all cost. Siapakah yang membuat laporan polis dan apakah tujuan dan niat sebenar MCMC atau SKM pergi membuat lawatan dan mengambil statement daripada pengendali Malaysia kini ini? Satu. Perkara kedua adalah berkenaan perkhidmatan jalur lebar tanpa wayar. Saya ingin ucapkan tahniah kepada penduduk di Kuala Musang kerana menjadi kawasan pertama di Kelantan diberi kampung Wi-Fi perkhidmatan jalur lebar tanpa wayar. Yang Berhormat Menteri daripada Kementerian menyatakan bahawa kebetulan sahaja perkhidmatan ini kampung Wi-Fi sampai di situ. Jadi saya nak tahu, bilakah kampung Wi-Fi perkhidmatan jalur lebar tanpa wayar ini yang secara percuma akan sampai di kawasan Parlimen Batu Gajah ini? Jangan kata kebetulan. Apabila pilihannya sampai kebetulan sampai ke kawasan Parlimen Batu Gajah. Mohon penjelasan. Ya, penjelasan sikit aja. Ini pasal perkhidmatan Wi-Fi ya. Apakah tindakan kerajaan kepada perkhidmatan Wi-Fi daripada syarikat swasta yang mengikatkan pelanggan dia dalam satu kontrak setahun ke 2 tahun tapi tidak membekak perkhidmatan yang memuaskan. Saya bagi contoh P1 lah. Saya subscribe kepada P1. Office saya, pusat khidmat saya 2 tahun tapi perkhidmatan dia kosong. Bila saya komplain, dia kata you terikat dalam kontrak, you kena tamat sampai kontrak habis. Kalau tamat sekarang, kena forfeit. Apakah tindakan kerajaan kepada syarikat-syarikat sebegitu yang tidak memberi perkhidmatan tapi masih advertise dalam surat khabar, kata dia ada produk baru, dia ada package baru tapi perkhidmatan langsung tak ada? Ini adakah satu penipuan kepada consumer? Terima kasih. Yang Amat panjang lagi Yang Amat. Baik. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Yang Berhormat Batu Gajah, saya percaya pegawai-pegawai SKMM melawati pejabat Malaysia kini adalah atas urusan untuk untuk menyiasat aduan. Dan sebagaimana yang Berhormat Batu Gajah tahu, kementerian ini sentiasa mengalu-alukan aduan dari orang awam sekiranya terdapat perkara yang perlu dilaporkan. Dan untuk makluman yang berhormat sendiri pun boleh mengajukan aduan sekiranya ada ke talian 18. Biar saya jawab dulu Yang Berhormat, kerana Yang Berhormat bangkit ke beberapa isu kepada talian 1-800-888-030 atau melalui email. Dan email ini adalah aduan skmn@cmc.gov.my. Jadi berkenaan dengan bilakah kita akan menyediakan kampung Wi-Fi di kawasan Batu Gajah, sekira terdapat tempat yang memerlukan perkhidmatan tersebut, Yang Berhormat, sila bawa kepada kementerian ataupun melalui saya. Dan bila Yang Berhormat baik-baik dengan saya akan meminta SKMM menimbang permintaan Yang Berhormat. Tapi kalau Yang Berhormat marah-marah, macam manalah kita nak buat, Yang Berhormat. Dan berkenaan dengan dengan lesen berkenaan dengan yang perkhidmatan yang tidak memuaskan, itu juga Yang Berhormat si Gambut boleh kemukakan kepada SKMM supaya SKMM mengambil tindakan kepada pemberi perkhidmatan tersebut. Yang Amat, baik-baik itu semua. Saya pun kena baik-baik dengan dia, semua pihak. Penjelasan. Yang Berhormat tak jawab. Saya nak tahu lah baik-baik macam mana ya?
Macam mana baik-baik? Bye-bye. Tulis surat Tak ada bye-bye. sistem tak? Baik-baik, tak Tak ada marah lah. sistem, mesti baik-baik. Ya. Tak ada sistem. Baik-baik, Jadi tak marah macam lah. mana? Lelaki boleh baik-baik Belanja makan ke? Macam mana? Baik-baik. Okey. Macam mana? Baik-baik. Kalau bertanya, tanya baik-baik. Minta baik-baik. Itulah ya. Okey? Okey, yang macam mana jadi, minta yang- baik-baik, tolong ini macam Tuan yang ketua. yang berhormat. Minta penjelasan yang berhormat. Minta penjelasan. Apa lagi? Perkara satu, tadi berkenaan SKMM yang berhormat kata ia hanya menjalankan urusan, menerima aduan, mengambil tindakan. Saya nak tahu siapa yang membuat aduan perkara satu, di bawah section mana siasatan dijalankan. Mesti ada disyaki melanggari mana-mana section, baru pegawai SKM pergi buat lawatan. Itu perkara satu. Perkara kedua, saya rasa apa yang saya bangkitkan adalah untuk kepentingan penduduk kawasan saya, kampung Wi-Fi itu. Saya rasa yang berhormat mesti berubah fikirannya. Jangan menggunakan perkataan bye-bye itulah. Saya rasa yang berhormat patut jalankan tanggungjawab yang berhormat, sebab yang berhormat menguruskan wang rakyat, dan tidak perlu ada ini apa yang dikatakan oleh yang berhormat bye-bye baru boleh dapat program untuk kawasan kami ini. Itu mentaliti kroni lah, kroni, nepotism, kronism, itulah. Saya bangkitkan adalah untuk kepentingan orang ramai. Bye-bye. Soalan yang berkaitan yang Jawab dengan bye-bye. soalan yang berkaitan pasal itu aduan kepada MCMC yang berkaitan kes Malaysia kini. Apakah tindakan kerajaan kepada aduan yang palsu atau aduan yang berniat jahat, tiada berasas? Apa tindakan kerajaan terhadap pengadu sebegitu? Terima kasih. Tuan Yang Ketua, sebagaimana yang berhormat tahu bahawa semua penguatkuasaan yang dijalankan oleh SKMM adalah berlandaskan peruntukan yang ada dalam Seksyen 233 atau juga kadangkala dalam Seksyen 211, dan ini kalau sebelumnya diadakan penyiasatan bagaimanakah pegawai-pegawai SKMM tahu bahawa adakah betul atau tidak aduan tersebut. Jadi yang berhormat, SKMM hanya menjalankan tugas, dan kita tak payah berasa risau sekiranya tak ada perbuatan yang menyalahi undang-undang, dan siapa akan menentukan adakah kesalahan itu dibuat atau tidak, itu adalah selepas penyelesaian penyiasatan dibuat oleh SKMM. Dan Tuan Yang Ketua, isu Astro berhubung kait dengan pengendali televisyen berbayar Astro. Penjelasan SKMM. Adakah yang berhormat Timbalan Menteri sedar bahawa sebagai satu enforcement agency sangat penting ia dilihat sebagai profesional dan bebas, ada kewibawaan, tetapi nampaknya daripada beberapa tindakan yang ada diambil oleh SKMM, ia macam bertindak semacam SPRM yang menjadi appendix atau alat kuasa yang ada supaya untuk menganiai dissent dan suara-suara yang bebas. Ini tidak akan memberi credibility kepada SKMM, dan bolehkah kita satu jaminan bahawa SKMM kita akan menjadi alat Barisan Nasional dan UMNO?